Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syamiti Saiful Azim daripada Galaksi PHU 4A. Maksud al-warar ialah ketidakpastian. Maksud ketidakpastian dalam transaksi muamalah ialah terdapat sesuatu yang ingin disembunyikan oleh sebelah pihak dan ianya boleh menimbulkan rasa ketidakadilan serta penganiayaan kepada pihak yang lain. Menurut Ibn Rushd, maksud al-warar ialah kurangnya maklumat tentang keadaan barang, objek, wujud keraguan pada kewujudan barang, kuantiti dan maklumat yang lengkap berhubung dengan harga. Ia turut berkait dengan masa untuk diserahkan barang, terutamanya ketika wang sudah dibayar tetapi masa untuk diserahkan barang tidak diketahui. Menurut Ibn Taymiyah pula menyatakan warar ialah apabila satu pihak mengambil haknya dan satu pihak lagi tidak menerima apa yang sepatutnya dia dapat. Kontrak insurans mengandungi unsur warar kerana apabila tidak berlaku tuntutan satu pihak, syarikat insurans akan mendapat semua keuntungan premium sementara satu lagi peserta tidak mendapat sebarang keuntungan. Kaedah ini bertepatan dengan definisi gharar oleh Ibn Taymiyah yang menerangkan gharar dalam kontrak berlaku apabila satu pihak mendapat keuntungan sementara satu pihak lagi tidak mendapat keuntungan. Menurut laporan Badan Petugas Penubuhan Syarikat Insurans secara Islam di Malaysia adalah jelas dalam kontrak insurans yang diamalkan sekarang mengandungi ilmu gharar kerana makul alai barang tidak jelas. Ini berkaitan dengan tidak diketahui dengan jelas sama ada dapat atau tidak bayarannya dijanjikan, tidak diketahui kadar bayarannya, tidak diketahui bila masanya. Badan petugas menyatakan kewujudan gharar dalam kontrak insurans kerana kontrak insurans adalah di atas dasar jual beli. Dalam Islam, jika sesuatu itu terlibat dengan muamalah, maka ia mesti mematuhi rukun iaitu penjual dan pembeli, akad iaitu ijab dan kabul, barang, makul alaih atau subject matter. Bagi Islam, syarat-syarat bagi setiap rukun tersebut adalah penting dan mesti dipenuhi. Di antara syarat yang mesti dipenuhi ialah barang tersebut dapat diserahkan dalam majlis akad, masa penyerahannya telah ditetapkan, barang tersebut telah ditentukan jenis dan kuantitinya, tempat untuk diserahkan barang telah ditentukan, bukan barang yang mengandungi unsur-unsur najis dan dilarang oleh syarak. Hukum gharar dalam syariat Islam, jual beli gharar ini terlarang dengan dasar sabda Rasulullah SAW. Dalam hadis Abu Hurairah yang berbunyi artinya Rasulullah SAW melarang jual beli al-hasyah dan jual beli gharar. Hikmah larangan jual beli gharar, di antara hikmah larangan jual beli ini adalah kerana nampak adanya pertaruhan dan menimbulkan sikap permusuhan pada orang yang dirugikan, iaitu boleh menimbulkan kerugian yang besar kepada pihak lain. Larangan ini juga mengandungi maksud untuk menjaga harta agar tidak hilang dan menghilangkan sikap permusuhan yang terjadi pada orang akibat jenis jual beli gharar ini. Mengenal kaedah gharar sangatlah penting kerana banyak permasalahan jual beli yang bersumber dari ketidakjelasan dan adanya unsur taruhan di dalamnya. Imam Nawawi mengatakan larangan jual beli gharar ini merupakan asas penting dari kitab jual beli. Oleh itu Imam Muslim menempatkan di hadapan permasalahan yang masuk dalam jual beli ini sangat banyak yang tidak terhitung. Jenis gharar dilihat dari peristiwanya, jual beli gharar boleh diketahui dari tiga sisi. Yang pertama, jual beli barang yang belum ada iaitu mad'um, seperti jual beli habal al-habalah, janin dari hewan ternak. Kedua, jual beli barang yang tidak jelas, majhul, seperti seorang itu berkata dia ingin menjual keretanya kepada orang yang hendak dijual dengan harga 10 juta tapi tidak tahu sifat-sifat kereta tersebut. Yang ketiga, jual beli barang yang tidak mampu diserah terimakan, seperti jual beli budak yang hilang atau jual beli kereta yang dicuri. Ketidakjelasan ini juga terjadi pada harga barang dan pada akad jual belinya.
tempat-tempat berlaku wara. Yang pertama, jenis, bentuk, kuantiti, berat dan jumlah. Yang kedua, disebabkan masa penghantaran. Yang ketiga, disebabkan nilai harga dan cara pembayaran. Dan yang keempat, disebabkan kesamaran pemilikan dan kapasiti pemilik sel. Contoh-contoh wara. Yang pertama, menjual barangan yang belum dimiliki dan sukar didapati oleh penjual, seperti menjual kuda yang telah lari atau kereta yang hilang dan masih dalam pencarian. Yang kedua, menjual barang yang tidak diperincikan sewajarnya. Yang ketiga, menjual barangan tanpa perincian yang diperlukan bagi mengelak pertikaian, seperti menjual pakaian yang tidak dibenarkan dibuka dari plastik untuk diteliti oleh pembeli. Yang keempat, menjual barangan dengan harga bergantung pada keadaan. Yang kelima, menjual barangan dengan harga yang tidak diputuskan dengan muktamad. Dan yang keenam, menjual barangan sambil mengikatnya dengan syarat-syarat yang tidak dapat dipastikan, tepat seperti apabila dagangan saya tiba dan bila harga meningkat dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Aisyah binti Mat Sabri daripada DPSU 4A di HSU 2019-24498. Saya akan terangkan tentang 4.3 Maisir. Apa itu maisir? Perjudian maisir menerangkan permainan yang memberi peluang pada nasib daripada permainan yang menunjukkan kemahiran. Walaupun perjudian ini biasanya dimotivasikan dengan kegembiraan, pada masa yang sama terdapat ganjaran yang berganda, namun terdapat risiko transaksi yang dimotivasikan oleh insentif sebenar. Itu yang saya dah tulis kat dalam buletin. Seterusnya, maksud maisir dari segi bahasa. Maisir dan undian, maisir dan kimar adalah dua kata dalam bahasa Arab yang mempunyai maksud iaitu judi. Okey, seterusnya maksud maisir dari segi istilah adalah maisir atau yunida dan judi, iaitu maisir dan kimar. Terdapat tiga pendapat mengenai maisir, iaitu menurut Ibrahim Anis dalam Al-Mujam, Al-Wasit menyatakan bahawa judi adalah setiap permainan yang mengandungi taruhan dari kedua pihak. Menurut Al-Jurjani dalam kitabnya Al-Ta'rifat, judi adalah setiap permainan yang di dalamnya disyaratkan adanya sesuatu yang diambil dari pihak yang kalah kepada pihak yang menang. Yusuf Al-Qadrawi dalam Halal dan Haram dalam Islam mengatakan judi adalah setiap permainan yang mengandungi untung atau rugi bagi pelakunya. Okey, seterusnya adalah mengenai tiga unsur judi, iaitu yang pertama, adanya taruhan harta yang berasal dari kedua pihak yang berjudi. Yang kedua, ada satu permainan yang digunakan untuk menentukan pihak yang menang atau yang kalah. Pihak yang menang mengambil harta sebahagian atau seluruhnya atau kelipatan yang menjadi taruhan murahana, sedangkan pihak yang kalah akan kehilangan hartanya. Dalam buku surat seterusnya, saya menerangkan tentang hukum maisir ini. Apa hukumnya? Pada dasarnya, undian hukumnya adalah boleh, iaitu mubah, menurut syarak untuk menentukan satu orang yang akan mendapatkan hak dari sejumlah orang yang juga sama-sama berhak. Tetapi, tidak mungkin semuanya mendapatkan hak tersebut. Undian ini mubah kerana pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya mengutip ucapan Ibnu Al-Arabi bahawa undian, iaitu Qur'ah, terjadi dalam tiga peristiwa, iaitu pertama, jika Rasulullah SAW hendak melakukan perjalanan, maka beliau melakukan undian di antara isteri-isteri beliau. Jika keluar satu nama dalam undian, maka Rasulullah SAW akan pergi dengannya. Yang kedua, bahawa pernah ada seorang lelaki-lelaki yang sakit menjelang matinya lalu membebaskan 6 orang budak yang dimilikinya. Maka Rasulullah SAW melakukan undian untuk menentukan siapa yang boleh dibebaskan, iaitu sepertiganya, iaitu 2 orang lah. Maka Rasulullah SAW membebaskan 2 orang budak yang namanya keluar dalam undian, sedangkan 4 yang lainnya tetap menjadi budak laki-laki tersebut. Peristiwa yang ketiga adalah bahawa ada 2 orang lelaki yang mengadukan perkaranya kepada Rasulullah SAW, iaitu masalah warisan berupa suatu harta yang sudah tak bisa lagi dibedakan dengan jelas siapa yang berhak.
Maka Rasulullah SAW lalu memerintahkan keduanya untuk melakukan undian. Dan yang nama ni keluar, berartinya dialah yang berhak atas barang warisan itu. Imam Al-Qurtubi mengatakan meskipun undian yang dilakukan Rasulullah SAW hanya 3 perkara tersebut, tetapi undian dapat juga dilakukan pada setiap masalah, iaitu musyakilah. Dalam kitab Al-Fathul Qadir, Imam Asy-Syaukani menegaskan bahawa tujuan undian adalah untuk ifrazul hukuk, iaitu menjaring atau memilih hak-hak. So itulah yang saya tulis kat dalam buletin saya untuk menerangkan lagi tentang Maisir. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama Ika Marsina Binti Jaya daripada kelas PH 4A. Seterusnya saya akan menerangkan berkaitan dengan ikhtiar. Ikhtiar secara bahasa bermaksud menyembunyikan atau dipanggil sebagai penimbunan. Menurut istilah pula merupakan salah satu bentuk perdagangan yang menimbun barang saat harga murah untuk kemudian dijual saat diperlukan dengan harga yang sangat tinggi. Dari definisi pula, ini dapat diketahui bahawa unsur utama dalam ikhtiar adalah aspek menahan dan yang kedua menyimpan. Sebagai contoh, menjual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan harga sebelum muncul kelangkaan barang. Contoh yang kedua, yaitu mengambil keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan keuntungan sebelum ini dalam poin 1 dan 2 dilakukan. Seterusnya saya akan menerangkan berkenaan hukum dalam Islam. Yang saya terangkan tadi iaitu hukum dari segi pandangan ulama. Islam mengharamkan orang yang menimbun dan mencegah harta dari peredaran. Islam mengancam mereka yang menimbunnya dengan siksa yang pedih di hari kiamat pula. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 34 hingga 35. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib Nasrani benar-benar memakan, yakni mengambil harta benda orang lain dengan cara yang batil, seperti menerima suap dalam memutuskan hukum. Mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, dari agamanya. Dan orang-orang lafal ini menjadi mubtada atau permulaan kata yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya. Dia maksud ialah menimbun pada jalan Allah, artinya mereka tidak menunaikan hak zakat dan tidak membelanjakannya ke jalan kebaikan. Maka beritakanlah kepada mereka akan siksa yang akan pedih, yang akan menyakitkan mereka. Ayat ini menjelaskan bahawa kebanyakan pemimpin dan pendeta orang Yahudi dan Nasrani dia telah dipengaruhi oleh cinta harta dan pangkat. Kerana itu mereka tidak segan menguasai harta orang lain dengan jalan yang tidak benar dan dengan terang-terangan menghalang-halangi manusia beriman kepada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kerana kalau mereka membiarkan pengikut mereka menerima dakwah Islam, tentulah mereka tidak dapat lagi bersikap sewenang-wenang terhadap mereka dan akan hilanglah pengaruh dan kedudukan yang mereka nikmat selama ini. Seterusnya saya akan menerangkan berkenaan dengan hukum bagi ikhtiar daripada pandangan para ulama. Terdapat beberapa perbezaan pendapat para ulama berkaitan dengan barang yang dianggap sebagai ikhtiar. Yang pertama, menurut An-Nawawi, ikhtiar ini adalah diharamkan sama sekali hanya pada kebutuhan pokok saja, sedangkan kebutuhan sekunder atau tidak termasuk dalam kategori ikhtikar. Yang kedua, Yusuf Qaradawi, dia mengatakan bahawa yang termasuk ikhtikar ini adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan umat manusia, yang apabila ditimbun dapat menyebabkan keresahan atau kelangkaan dan bukan hanya kebutuhan pokok saja. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu Imam Asy-Syaukani menyatakan bahawa yang dijadikan pegangan dalam ikhtikar ini adalah illat, bukan barangnya. Illat iaitu menimbulkan bahaya bagi kaum muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Zulaikha binti Abdul Razak, nombor metrik PHU 2019-24418 dari kelas di PHU 4A. Bahagian saya mengambil riba. Apa itu riba?
Riba dari sudut bahasa adalah penambahan dan peningkatan. Dari sudut istilah, sebarang penambahan dalam item-item tertentu ribawi dan tambahan ke atas hutang akibat tempoh. Riba yang terhasil merangkumi jual beli barang ribawi dan riba terhasil daripada hutang. Okey, riba boleh berlaku dalam jual beli barangan ribawi sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud berjual belilah emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, barli dengan barli, tamar dengan tamar, garam dengan garam, dengan jumlah yang sama dan jenis yang sama, serta diserahkan di dalam majlis akad yang sama. Sekiranya apa yang kamu tukarkan berbeza daripada jenisnya, maka kamu boleh berjual beli mengikut kehendak kamu, asalkan berlaku secara tunai atau majlis akad yang sama. Seterusnya, dalil pengharaman riba. Okey, antaranya adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Surah Al-Baqarah ayat 275. Seterusnya, firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan riba dan berganda-ganda, dan takutlah kamu kepada Allah, mudah-mudahan kamu mendapat kemenangan. Surah Al-Imran ayat 130. Seterusnya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah telah melaknat orang yang makan riba, orang yang berwakil kepadanya dan jurutulis dan saksi-saksinya, dan mereka berkata mereka itu sama sahaja. Riwayat Muslim. Okey, seterusnya hukuman riba dalam Islam. Yang pertama, pemakan dan pemberi riba diperangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 278, wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah saki-baki riba sekiranya kamu benar-benar beriman. Sekiranya kamu tidak meninggalkannya, maka isytiharkanlah perang dengan Allah dan Rasulnya. Yang kedua, kehilangan berkat di dunia dan kehidupan. Okay, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 278 yang bermaksud Allah menghancurkan keberkatan kerana riba dan menambah keberkatan daripada sedekah, dan Allah tidak suka kepada orang kafir lagi berdosa. Yang ketiga, lebih berat atau sama dengan 36 kali perzinaan. Okey, Nabi Muhammad SAW bersabda, 1 dirham yang dimakan oleh seorang lelaki dalam keadaan dia mengetahui lebih buruk daripada berzina sebanyak 36 kali. Musnad Ahmad, disahihkan oleh Al-Albani. Seterusnya, dalam istilah syarak, riba mengandungi 3 bentuk takrif. Yang pertama, hutang ialah bayaran lebih daripada pokok mengikut perjanjian yang disyaratkan. 2, jual beli riba. Jual beli riba bermaksud akad ke atas pertukaran yang tidak diketahui persamaan pada timbangan atau sukatan yang diakui oleh syarak. Ketiga, pertukaran mata wang dan bahan-bahan hasil jenis riba seperti menanggung penyerahan salah satu bahan yang ditukar atau dijual beli. Bahagian riba. Riba terbahagi kepada 2, iaitu riba ad-duyun dan riba al-buyut. Riba ad-duyun mempunyai 2 jenis, iaitu riba al-qard dan riba al-jahiliyah. Okey, riba al-buyut pula mempunyai 2 jenis, iaitu riba al-fad dan riba an-nasi'ah. Seterusnya, riba ad-duyun. Riba ad-duyun ialah riba yang berlaku dalam akad pinjaman hutang antara si pemihutang dan si penghutang. Riba jenis ini berlaku dalam 2 kaedah. Yang pertama, riba al-qard. Riba al-qard adalah sebarang manfaat tambahan yang disyaratkan ke atas pemberi jumlah pinjaman pokok. Syarat ini dibuat pada awal kontrak pinjaman kepada yang peminjam. Yang kedua, riba al-jahiliyah. Riba al-jahiliyah adalah merupakan kadar atau sebarang manfaat tambahan yang lebih daripada jumlah pokok yang dikenakan oleh pemberi pinjam kepada peminjam akibat si peminjam gagal membayar dengan tempoh yang telah dipersetujui. Okey, seterusnya riba al-buyut. Ia terhasil daripada ketidaksamaan pada berat atau kuantiti pertukaran 2
sebuah item ribawi atau pertukaran yang dibuat secara bertangguh. Ia ada dua kaedah. Yang pertama, riba al-faid. Riba al-faid ni adalah merupakan jual beli atau pertukaran antara dua barang ribawi yang sama jenis dengan berbeza kadar berat ataupun kuantiti. Yang kedua, riba al-nasiyah. Riba al-nasiyah adalah merupakan jual beli atau pertukaran dua barangan ribawi sama ada jenis dan pertukaran tersebut dibuat secara tangguh. Seterusnya, syarat-syarat pertukaran barang untuk mengelakkan riba. Okey, barang yang sama jenis. Yang pertama, hendaklah sama sukatan atau timbangan kedua-duanya. Dua, hendaklah sama dengan tunai. Yang ketiga, berlaku pada satu majlis yang sama. Okey, barang yang tidak sama jenis. Okey, yang pertama, hendaklah tunai. Yang kedua, hendaklah diterima di dalam majlis akad. Okey, jika barang pertukaran itu berlainan jenis seperti beras ataupun wang dan sebagainya, tidak dikenakan apa-apa syarat dan boleh dijual beli sebagaimana dalam persetujuan antara kedua-dua. Binti Junai dari kelas DPH 4A dan nombor matrik DH 20192545. Saya akan membentangkan bahagian gadaian iaitu ar-rahnu. Pertama sekali ialah pengertian ar-rahnu atau dikenali sebagai sistem pajak gadai yang berlandaskan hukum syarak, iaitu perkataan ar-rahnu ini merupakan berasal daripada bahasa Arab yang membawa maksud menggadai. Ar-rahnu ini dari segi bahasa pula ia dikenali sebagai kekal, tahan dan tetap. Rahnu pula bererti sesuatu seumpama menggadaikan nyawa, barang kemas, harta yang bernilai dan sebagainya. Dari segi istilah pula, hukum fiqh rahnu ini ialah menjadikan sesuatu barangan sebagai cagaran oleh pemiliknya untuk mendapatkan pinjaman dan meletakkan sesuatu barangan berharga sebagai jaminan kepada sesuatu hutang yang diperolehi oleh seseorang pemberi hutang. Yang kedua, konsep gadaian iaitu al-wadi'ah yad damanah. Ia bermaksud simpan barang yang berharga dengan jaminan di mana setiap barangan yang disimpan akan dikenakan upah simpanan bagi menjaga barangan tersebut. Dalam gadaian, mereka yang ingin mendapatkan pinjaman akan memberikan barang yang berharga seperti tanah, emas, kereta dan lain-lain yang mempunyai nilai di sisi syarak akan kepada orang yang memberi pinjaman untuk disimpan sebagai cagaran terhadap pinjaman yang akan diberikan. Manakala al-qard pula ia merupakan pinjaman tanpa faedah atau pinjaman kebajikan yang akan diberikan untuk bertujuan pertolongan, dan ia merupakan satu pemberian hutang oleh satu pihak kepada pihak yang lain tanpa adanya sebarang bayaran lebih semasa membuat bayaran balik dilakukan. Seterusnya, tujuan ar-rahnu ialah untuk menyediakan pilihan kepada umat Islam untuk berurusan dengan pihak pajak gadai secara Islam yang murah dan lagi adil. Seterusnya, membebaskan umat Islam daripada dibelenggu riba yang menindas dan tidak dibenarkan dalam Islam. Dan yang terakhir, memecah monopoli perniagaan pajak gadai konvensional. Manakala untuk rukun dan syarat gadaian, yang pertama berakal, iaitu penggadai dan penerima gadaian mestilah waras. Bapa atau penjaga tidak boleh menggadai harta orang-orang gila kecuali jika terpaksa. Yang kedua, cerdik, iaitu penggadai mestilah berkeahlian dalam menguruskan hartanya. Yang ketiga, tidak dipaksa, iaitu penggadai dan penerima gadaian melakukan gadaian dengan kehendak sendiri tanpa paksaan dari mana-mana pihak. Dan yang terakhir, perkara yang membatalkan gadaian, iaitu pembatalan tersebut berlaku sekiranya barangan gadaian tersebut rosak dan orang yang memegang gadaian tersebut meninggal dunia. Jika seseorang tersebut tidak dapat menjelaskan hutangnya pada masa yang ditetapkan dan ia menyebabkan barang gadaiannya tersebut
dijual dan turut akan membatalkan gadaian yang berlaku, ataupun barang yang digadai itu telah disewa atau disedekahkan kepada orang lain.